Baik, Ya. Alhamdulillah Mairah. Kita akan perkenalkan tetamu undangan kita ni kepada penonton-penonton. Terus sahaja. Bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Hajah Dayang Fatimah binti Haji Wang Cucu, merupakan ahli jawatankuasa Tadbir Astrawani. Assalamualaikum Puan Dr. Hajah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lama sudah tidak jumpa bersama dengan Puan Dr. Hajah ni sebenarnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang akan kita perkatakan ya, berkenaan dengan kesalingfahaman antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, suatu analisis komparatif ya. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin kita dapat mempersilakanlah Yang Mulia Puan Dr. Hajah untuk memberikan ya pengenalan ringkas mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Silakan Puan Dr. Hajah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk pada pagi ini ialah bukan sastra, meskipun dalam segmen Astrawani, tetapi bahasa sangat-sangat relevan, sangat-sangat signifikan dalam dalam mengungkayahkan karya-karya sastra. Tajuknya ialah kesalingfahaman antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, suatu analisis komparatif. Sebenarnya tajuk yang saya bawakan pada pagi ini merupakan suatu projek yang dilakukan bersama rakan akademik yang sama bidang dengan saya, iaitu bidang sosiolinguistik, rakan akademik dari INALCO Perancis dan juga rakan akademik tempatan. Sebenarnya tajuk ini amat menarik untuk dikaji kerana setakat ini masih banyak yang perlu kita kaji berkenaan kajian tentang analisis perbandingan antara kesalingfahaman antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Baru-baru ini pun ada rakan akademik saya dari luar negara ingin membuat kerjasama dari perspektif morfologi tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kajian ini baru kami lakukan pada tahap awal, tetapi sayang seribu kali sayang terpaksa dihentikan disebabkan kendala-kendala tertentu. Antaranya ialah COVID-19. Jadi tidak dapat kami teruskan ketika itu hinggalah tempoh projek ini tamat. Tapi boleh dihidupkan semula oleh pensyarah-pensyarah muda, generasi-generasi muda, penyelidik-penyelidik yang muda untuk meneruskannya kajian ini. Ya, bahasa Melayu ialah bahasa dalam konteks ini maksud saya ialah bahasa Melayu yang ada di Brunei Darussalam. Kita tidak menggunakan bahasa Brunei. Kalau bahasa Brunei itu kita merujuk kepada dialek bahasa kita sehari-hari, bahasa Melayu, kerana tidak ada tantangan, tidak ada bantahan daripada kaum-kaum lain. Sedangkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tetapi itu juga adalah bahasa Melayu. Kedua-dua bahasa ini, bahasa Melayu di Brunei adalah bahasa rasmi, di Indonesia juga bahasa rasmi. Malah bahasa Indonesia lebih popular, lebih terkenal di luar negara, terutama sekali kerana banyak institusi pengajian bahasa Indonesia di luar negara. Ketika saya menuntut di Hawaii dulu, terdapat pengajian bahasa Indonesia di sana dan di merata dunia. Dari itu tidak perlu kita tukar. Mereka menukar itu nama masing-masing lah, tapi masih bahasa yang sama. Masih ada saling faham. Mungkin kerana identiti, kerana kebersamaan emosi. Kerana kalau dinamakan bahasa Melayu, seolah-olah itu milik orang Melayu sahaja. Jadi dengan demikian mereka menggunakan nama-nama yang berbeza tetapi merujuk kepada bahasa yang sama, itu bahasa Melayu, cuma bervariasi. Itu sajalah duduk pengenalan ringkas. Jadi alhamdulillah bahasa Melayu itu kalau di negara kita di Brunei Darussalam
Memang banyak bahasa Melayu Brunei kita ni. Di samping itu juga ada beberapa puak lagi yang terdapat. Begitu juga kalau di Indonesia ada beberapa provinsi dan sebagainya. Itu lagi banyak. Itu lagi banyak. Lagi banyak. Tetapi ini pada dasarnya ianya adalah bahasa Melayu saja kita diperbincangkan pagi ini ya. Jadi berikutnya ini Doktor ya, apa yang dimaksudkan dengan kesalingfahaman ini ataupun kebolehfahaman? Apa kaitannya dengan multilingual, monolingual, multidialek dan juga variasi bahasa? Mungkin Doktor boleh menjelaskan kepada penonton-penonton kita ini dan kepada kami berdua sendiri. Ya, terima kasih. Memang sebenarnya bahasa meskipun Brunei sebuah negara yang kecil, kecil molek, tetapi juga kompleks dari segi linguistik. Kita ada 7 puak jati kalau bahasa ada dengan dialek bahasa masing-masing. Ya. Memang dari sudut perlembagaan mereka ini tergolong Melayu, tetapi tidak semua bahasa yang dituturkan bahasa mereka itu adalah bahasa Melayu. Umpamanya bahasa Tutong, bahasa dusun bukan bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu itu hanya dialek Kedayan, dialek Melayu Brunei itu tergolong ke dalam bahasa Melayu. Kerana darjah kesalingfahaman antara bahasa dusun dan bahasa Tutong umpamanya dengan bahasa Melayu itu rendah, tidak menepati kesalingfahaman yang tinggi. Kalau dialek Kedayan lebih dari 87% kesalingfahamannya. Jadi kita boleh faham. Tapi mereka itu dikategorikan sebagai Melayu dari segi perlembagaannya, kaum dari segi linguistik bahasa mereka adalah bahasa. Tetapi kita masih bahasa serumpun, iaitu dari keluarga besar bahasa Austronesia. Maka dengan demikian banyak kata-kata yang berkognat dengan bahasa kita juga, bahasa Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan kesalingfahaman atau kebolehfahaman ialah satu fenomena bahasa atau dialek. Misalnya ada 2 orang penutur berbahasa menggunakan bahasa yang sama tetapi bervariasi. Misalnya saya berbahasa Melayu, bahasa Melayu, misalnya Brunei dia berbahasa menggunakan dialek Kelantan. Tapi saya masih faham, dia pun masih faham kerana itu tergolong kepada bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Namun memakan masa untuk kita memahami, kerana dialek Kelantan ni agak sukar sedikit untuk dipahami kerana jarak geografi antara Brunei dengan Kelantan itu jauh. Jadi itu yang menjadikan bahasa itu kesalingfahamannya semakin berkurang. Kerana jauh, kedudukannya jauhlah disebabkan oleh perpisahan fizikal. Namun dengan adanya media sosial kita boleh mencuplik kata-kata itu dan memahaminya. Jadi media sosial juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa, dalam memperkenalkan bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan multilingual ialah multilingual ini kebolehan menggunakan lebih daripada 2 bahasa, 3 bahasa, 4 dan 5 dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang berbezalah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin. Kaitannya dengan kesalingfahaman ialah sebenarnya kesalingfahaman ini juga merupakan salah satu kriteria dalam menentukan sama ada sesuatu variasi itu bahasa ataupun dialek. Kalau mengikut kesalingfahaman seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu di Patani itu tergolong kepada bahasa yang sama. Namun ada juga yang menggunakan kriteria lain seperti kriteria politik, kriteria budaya dan sebagainya. Misalnya bahasa-bahasa di China. Bahasa-bahasa di China itu dikatakan satu bahasa yang sama, tetapi tidak bersifat saling faham. Kalau saya menggunakan bahasa Hokkien umpamanya di Beijing, ramai yang tidak faham. Saya mesti menggunakan bahasa Mandarin. Tapi mereka mengatakan itu bahasa yang sama tetapi tidak saling faham. Mungkin salah satu alasannya kami mempunyai budaya yang sama, sistem tulisan yang sama. Namun dalam konteks bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, kita mengakui bahawa itu adalah bahasa yang sama walaupun kita label, kita namakan dengan nama yang berbeza. Itu atas kehendak negara masing-masing.
Misalnya untuk identiti, untuk kebersamaan emosi, kebersamaan milik, ya. Tidak hanya milik orang Melayu tapi milik orang Indonesia, milik orang Malaysia umpamanya. Itu adalah atas alasan-alasan tertentu. Jadi maka orang Cina ini sebenarnya adalah multilingual. Mereka bukan monolingual. Kerana kalau mengikut definisi yang digunakan oleh negara tersebut, dia seolah-olah orang di Cina itu satu bahasa sahaja. Bahasa Cina sahaja. Cina sahaja dan saling faham. Sebenarnya tidak faham. Dan di sana timbullah konsep multidialek, seolah-olah itu adalah dialek-dialek sahaja tahapnya. Kerana setiap bahasa itu mempunyai sekurang-kurangnya satu dialek. Misalnya bahasa Tutong, dialek Tutong misalnya. Kemudian apa? Dialek multilingual tadi. Multilingual, monolingual, kemudian variasi bahasa, ya. Variasi bahasa ini, setiap bahasa itu mempunyai variasi seperti saya katakan tadi. Variasi bahasa ialah kepelbagaian kepada sesuatu bahasa yang sama. Bukan bahasa yang berbeza. Bukan maksud saya itu bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Perancis dan sebagainya. Tapi variasi bahasa ini boleh kita pecahkan kepada beberapa kategori, ya. Misalnya dialek geografi, ya, yang berlandaskan kepada kawasan. Dalam ilmu dialektologi, semakin jauh kedudukan suatu dialek itu, kawasan jarak geografinya, maka semakin banyaklah perbezaan. Dan ini kita namakan kumulatif, istilahnya kumulatif. Dan kemudian kita ada dialek sosial. Bahasa Melayu standard itu tergolong ke dalam dialek sosial atau sosiolek. Dialek sosial ini jaraknya semakin jauh kedudukan sosial seseorang itu semakin banyak perbezaannya. Misalnya antara orang biasa dengan kerabat diraja umpamanya. Perbezaan bahasanya tidak sama. Kemudian kita ada laras. Laras itu banyak. Laras itu melihat kepada bidang-bidang tertentu. Maka bahasa yang berprestij tinggi, umpamanya bahasa Melayu standard, mempunyai banyak laras, laras bahasa. Kerana prestijnya ia gunakan dalam banyak bidang, banyak perspektif dan sebagainya. Itu dia dari Mahira, ya. Apa yang dimaksudkan dengan kesalingfahaman dan juga kebolehfahaman, ya. Turut dikongsikan juga berkenaan dengan multilingual, monolingual, ya, multidialek dan juga variasi bahasa. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan meneruskan lagi ruangan segmen Astrawani kita ini. Sementara itu kita berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di dalam segmen Astrawani bersama Angkatan Sastrawan dan Sastrawani bersama dengan kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Dr. Hajah Dayang Fatimah. Jadi tadi kita telah pun bercakap dengan maksud kesalingfahaman dan juga kebolehfahaman. Untuk soalan selanjutnya ni, bagaimana dan apakah kaedah yang diaplikasikan untuk mengukur kesalingfahaman dalam projek yang dilaksanakan ini, Puan Dr? Sebenarnya projek ini adalah projek pada tahap eksperimen. Ingin mengukur sejauh mana saling fahaman antara penutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tetapi malangnya disebabkan kemunculan COVID-19, kami tidak dapat meneruskan kajian kami ke Indonesia. Kerana kajian ini harus ada timbal balik, harus ada dua-dua feedback. Kaedah yang digunakan ialah kami menggunakan pelajar dalam 120 orang, pelajar tempatan, pelajar universiti sendiri, kerana mereka memerlukan perkara ini dan juga amat berguna kepada mereka.
terutama sekali yang mengambil bidang ini, sama ada major ataupun minor. Mereka diberikan soalan kaji selidik dalam suatu dewan tertutup lah, yang agak-agak kalis suara lah, tidak mengganggu dan sebagainya, dan juga ada kehadiran rakan dari luar negara tersebut. Kami memberikan soal selidik, antaranya biasalah yang pertama itu mengenai data peribadi, kemudian yang kedua itu mengenai dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kami juga mengedarkan rakaman-rakaman dan meminta mereka menjelaskan apa yang dimaksudkan. Jadi rakaman itu dalam bahasa Indonesia dan mereka memberikan timbal balas dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu standard. Kita dapat melihat sejauh mana kefahaman mereka terhadap itu. Dan kami juga memberikan rakaman bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Jadi meminta mereka mengesan, mengenal pasti yang mana satu bahasa Melayu, yang mana satu bahasa Indonesia. Ini bahan-bahan ini sebenarnya yang telah digunakan di Malaysia oleh pengkaji luar itu tadi, tetapi diubah sesuai dalam konteks kita. Nah, dalam kajian tersebut didapatilah kesaling fahaman itu dapat kita nilai walaupun hanya pada peringkat awal, dapat kita perhatikan. Tetapi mereka juga dapat memberikan memberikan jawapan, respon yang baik, yang menggalakkan, meskipun adalah yang mereka tidak fahami. Dan banyak juga dibantu oleh media massa. Media massa banyak membantu mereka dalam memahami kata-kata yang digunakan. Jadi media massa itu memainkan peranan betul penting sekali, betul, sebagai rujukan sebagai rujukan mereka. Jadi teks yang diberi itu adalah teks dalam bahasa Indonesia. Mereka perlu menterjemah ke dalam bahasa Melayu sendiri. Dalam bahasa Melayu. Tapi kalau maksudnya tidak sama, di sana kita ni dapat menilai sama ada mereka faham ataupun tidak. Ataupun tidak. Memberikan kata-kata, disenaraikan kata-kata. Begitu juga kalau kami ke Indonesia, kami akan memberikan bahasa Melayu. Mereka akan mengalih ke dalam bahasa. Pernah tak terlintas macam ada ayatnya sama digunakan pakai di negara kita ni dan juga di negara jiran. Kalau di negara kita ni lain maksudnya. Kalau di negara Indonesia lain lagi maksudnya. Jadi kalau macam di dalam teks memang membawa mesej yang berbeza lah. Betul. Bervariasi bahasa, tapi kita masih saling faham. Alhamdulillah. Baik, berdasarkan analisis data dan juga analisis tersebutlah, apakah persamaan dan juga perbezaan yang doktor temui? Antara persamaannya ialah bahasa Melayu bahasa Melayu standard atau bahasa rasmi kita yang digunakan di Brunei. Kita mempunyai persamaan dari segi pengucapan di kata yang diakhiri oleh vokal a di hujung. Kita tidak mengatakan seperti di negara jiran Malaysia, mereka mempunyai dua variasi, tapi kebanyakan mereka, majoriti mereka menggunakan kelainan i pepet. Misalnya kalau saya itu jadi saya. Kalau orang Brunei dan Indonesia, kita mengekalkan bunyi saya. Saya. Jadi pernah berdasarkan pengalaman saya ketika menyampaikan syarahan Mabim selama 2 jam lah bercakap di negara-negara Mabim termasuk Indonesia, mereka memberikan komentar bahawa mereka mudah memahami saya daripada penyampai dari negara jiran seperti Malaysia. Kerana cara sebutan itu sama. Saya misalnya saya tidak mengubah saya tapi masih saya, kita. Cuma ada perkataan-perkataan yang mereka tidak jelas, tidak faham. Kerana bahasa ini bersifat
apa namanya bervariasi kan, mungkin di sini lain, di sana lain. Kerana kita mempunyai sistem politik berbeza, kita dulu dinaungi siapa dan mereka dijajah oleh siapa. Jadi pengaruh bahasa-bahasa sekeliling itu yang menyebabkan adanya variasi. Alhamdulillah, itulah doktor ya, persamaan dan juga perbezaan yang ditemui ya menerusi kaji selidik berdasarkan daripada data tersebut. Perbezaan yang dapat kita ambil daripada contoh tadi contoh kajian itu, bahasa Indonesia sangat fonemik, sangat fonemik mengikut ejaan, sangat fonemik. Kita bukan tidak fonemik juga, tapi kita masih lagi dipengaruhi oleh bahasa asing misalnya. Kadang kita merasa janggal untuk menyebut kata-kata itu, misalnya perkataan unik, orang janggal untuk menyebut unik itu, ada masih lagi unik seperti pengaruh bahasa Inggeris. Sedangkan mereka menyebutnya secara secara fonemik, Indonesia fonem, tetapi secara fonemik ini juga menyebabkan kita tidak dapat menyebut kata-kata yang bahasa yang tidak fonemik. Kalau kita sanggup ke mana, ke kedutaan dan sebagainya, kalau ada nama-nama asing untuk kita sebut supaya sama sebutannya. Tapi mereka sebut dengan secara fonemik. Misalnya ada saya pun merasa heran apa maksudnya misalnya kan kata-kata itu kadang-kadang misalnya kata seperti apa kata-kata ni saya pun sudah lupa. Dalam bahasa Inggeris tidak fonemik, kata-katanya itu misalnya university, diorang university. Kalau kita ni masih lagi bukan university dan sebagainya. Banyak kata-kata itu tidak fonemik. Jadi mereka sebut secara fonemik. Memang agak janggal lah. Kita masih kita kekalkan sebutan yang asal. Misalnya nama-nama orang, nanti takut dikomplain oleh orang tersebut. Baik doktor, sebenarnya kita ni kesuntukan masa ni, kita berada di penghujung ruangan wawancara. Jadi kita tidak dapat meneruskan ruangan wawancara kita ini. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita akan bersama lagi, mungkin dengan perbualan topik yang lain pula. Jadi sayang sekali, terima kasih atas perkongsiannya pada pagi ini. InsyaAllah ada jodoh bersama lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.